Assalamualaikum, bersama saya Puy Rahmat dalam rancangan Ummati, Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, walaupun kami tidak melihatmu, tetapi engkau hidup dalam hati-hati kami. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seperti biasa, kita akan bertemu dengan insan istimewa untuk dijadikan tetamu kita dalam rancangan Ummati. Dan pada kali ini, kita akan bertemu dengan seorang lelaki yang subhanallah, semenjak pada usianya 20 tahun, beliau telah mengembara ke banyak negara, bermula benua Asia sehingga Eropah. Dan sekarang pengalamannya dalam mengembara dijadikan penulisan dan mendidik masyarakat serta mengkritik, menjentik hati kita. Subhanallah, mari kita belajar daripada beliau. Ayo saksikan. Assalamualaikum, Cik Khairul. Waalaikumsalam, Ustaz Rahmat. Ni first time kita jumpa, Ustaz? Betul, first time. Apa khabar, Ustaz? Baik, alhamdulillah sihat. Jemput masuk. Allah, terima kasih Cik Khairul sudi terima saya sebagai tamu. Allah, sesama, Ustaz. Kita orang kata tetamu membawa rahmat. Nama pun. Alhamdulillah. Cik Khairul, ya Allah, lawa rumah ni, subhanallah. Alhamdulillah, orang kata rumah ni cara orang bujang. Macam inilah, orang tak ada isteri saya buat setakat yang boleh. Subhanallah, tu cara orang bujang pun dah lawa macam ni. Alhamdulillah. Tuan-tuan perempuan, kita bersama tetamu khas kita, Encik Khairul. Subhanallah, seorang penulis ataupun content writer di Facebook yang sangat popular, hampir 100,000 follower. Hampir. Tapi mungkin lebih baik Tuan Badan sendiri yang menceritakan perihal dirinya. InsyaAllah Cik Khairul boleh cerita pada orang ramai siapa sebenarnya Encik Khairul. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana bertanya soalan. Sebenarnya saya ni macam je orang biasa. Nama kalau di orang kata di media sosial ataupun di luar sana orang panggil Khairul Abdullah. Khairul Abdullah. Cuma ada sedikit gelaran yang diberi, iaitu Super Daddy. Super Daddy. Sebab saya membesarkan sendiri anak-anak. Seramai 3 orang tu saya besarkan diri, jadi kena super lah. Kalau tak dia collapse. Jadi saya ni seorang penulis. Sepenuh masa lah saya menulis buku, saya menulis artikel, saya menulis iklan dan saya menulis untuk syarikat-syarikat. Saya pernah bekerja di luar negara, saya pernah di Jepun, saya pernah di Thailand. Subhanallah. Dan paling lama saya di Jerman, lebih kurang 5 tahun di sana. Jadi alhamdulillah banyak jugalah pengalaman bila kita keluar, kita bekerja di banyak tempat ni. Jadi dengan itu saya telah menghasilkan buku-buku. Jadi kerja-kerja menulis ni adalah satu kerja yang sebati lah dengan saya. So menulis tu jiwa. Menulis tu jiwa. Ya. Cuma soalan lah, Cepu Mas, dalam banyak-banyak negara kenapa memilih kembali ke tanah air? Okey. Kita ni sebenarnya bila kita tengok negara orang ni memang best, seronok, tambah-tambah pergi duduk negara 4 musim ada salji semua kan. Tapi dia perasaan kita duduk di samping keluarga dan rakan-rakan berbanding dengan di kejauhan tu dia sangat berbeza. Yang paling penting dekat dengan mak ayah yang masih ada, yang saya rasa saya perlu, orang kata sebagai seorang anak, perlu untuk entertain saya punya ayah dan mak. Jadi saya rasa di sini adalah lebih baik. Allah, berbakti kepada ibu dan ayah, insya-Allah. Cik Super Daddy, Encik Super Daddy. Ramai kat luar sana daddy, ayah-ayah ataupun bakal ayah. Cuma mereka nak tahu rutin harian Super Daddy kita menguruskan anak-anak 3 orang ni. Allah, gini Ustaz. Saya ni orang kata sibuk 24 jam. Sejak subuh tu saya rasa dalam sebelum pukul 6 tu saya bangun subuh tu dah kena siapkan anak-anak. Lepas tu dalam pukul 8 dah keluar nak hantar dia ke tadika. Kalau tak saya tak ada tempat lah, so maknanya hantar ke tadika. Lepas tu saya ke pejabat. So di pejabat tu maknanya 9 to 5 tu, 9 sampai pukul 5 tu selesaikanlah urusan segala bagainya, dan kadang-kadang saya curilah masa sejam 2 untuk me time. Pergi shopping mall. Kalau tak saya akan tertekan. Kan? Jadi saya pergi duduk, pergi makan, relax semua, dan balik kembali ke pejabat. Dan lepas pada pukul 5.30 tu ambil anak, dan saya dah tak boleh nak jawab telefon apa benda lagi dah. So fokus dengan dia. So sebelum maghrib kita dah makan. So lepas maghrib tu saya bagilah layan dia, orang layan dia punya apa ni sekejap, and then tidur. Dan berulanglah kitaran tu. Rutinnya berulang. Allah, banyak lagi tips kita boleh dapatkan insya-Allah. Jom Ustaz, kita berdiri lama-lama kat sini, jom kita duduk. Baru nak tanya soalan lagi. Duduk Kita duduk. Sila. Tafadhal. Bahawa saya ada tanggungjawab. Saya ada amanah. Kalau saya terus dibuai perasaan sedih dan sebagainya tu, saya akan anak-anak akan terbiar. Dan kita telah bantu lebih kurang 3,500 keluarga dengan 4,800 kanak-kanak telah mendapat manfaat daripada projek infak susu ni.
Ustaz, jemput minum. Baik. Air kosong. Oh, air bujang. Air kosong je. Tak apa, sebenarnya kita kena biasakan minum air kosong sebab kita risau juga tengok rakyat Malaysia obesiti, banyak minum manis kan. Betul. Bagus biasakan yang betul insya-Allah. Betul, insya-Allah. Cik Khairul, biasakan Ya, kita tengok Cik Khairul penulisan di Facebook dan sebelum ni menulis di blog. Ya. Lebih daripada beberapa tahun lepas dan sekarang dah ada buku fizikal sendiri subhanallah. Sebenarnya apa niat asal atau orang sebut big why Cik Khair mula menulis? Big why saya ni, saya nak masuk syurga. Amin insya-Allah. Sebab saya rasa bagi saya ni orang kata amal mungkin tak banyak. Okey, nak bagi sedekah jariah duit pun tak banyak. Tapi saya rasa saya ada satu yang saya rasa yang saya boleh buat adalah melalui ilmu. Okey, saya ada pengalaman, saya ada ilmu. Jadi saya rasa melalui menulis saya dapat berkongsi ilmu saya. Saya pernah tulis cara-cara nak travel, okey, saya tulis buku tentang mengubah mentaliti masyarakat. Saya nak kata masyarakat kita jadi lebih baik. Kita tengok Islam ada di luar negara, kenapa tak ada dalam negara? Jadi saya nak ubah masyarakat. Jadi dengan harapan bila melalui penulisan ni ada orang yang berubah. Subhanallah. Kan, tiba-tiba daripada 1,000 orang, 100 orang, 1,000,000 orang ke yang baca, tiba-tiba seorang dua berubah menjadi lebih baik. Alhamdulillah. Mungkin esok Allah kata sebab dia dah berubah, aku bagi kau masuk syurga. Itu big why saya di dalam menulis. Subhanallah. Tepat dengan namanya Khairul ataupun Khair. Khair ini maksudnya orang yang baik. Insya-Allah. Moga nama itu terlekat dan insya-Allah manifestasi pada nama itu pada Encik Khairul. Insya-Allah. Encik Khairul, Ya. kita difahamkan Encik Khairul kehilangan isteri tercinta dan pernah jatuh. Tapi bagi mainnya sebenarnya bagaimana Encik Khairul boleh bangkit kembali daripada kita kata kesedihan, kedukaan? Orang kata sedih, duka ni memang dia tidak boleh stop hilang macam tu. Dia berpanjangan. Sampai sekarang saya rasa kalau saya mengenang kat semua, perasaan tu masih ada. Tetapi saya mengambil satu orang kata sikap bahawa saya ada tanggungjawab. Saya ada amanah. Kalau saya terus dibuai perasaan sedih dan sebagainya tu, saya akan anak-anak akan terbiar. Jadi saya rasa selepas isteri saya dikebumikan, saya balik, saya kata saya kena jadi orang kuat. Saya ingat first task saya sebagai seorang bapa tunggal, laundry, basuh baju. Ya Allah, dulu ni wife tak bagi sebab saya masuk baju besar kecil, baju dia besar jadi kecil sebagainya. Jadi banyak benda ni dilepaskan pada dia. Tapi bila dia tak ada, saya kata ini task yang berat untuk saya. Dan saya selalu bercerita kepada orang ramai yang isteri saya dia telah mempersiapkan saya untuk hadapi saat ni. Subhanallah. Maknanya sepanjang kami berkahwin tu dia ajar saya okey kalau nak cuci toilet ini macam ni kami sama-sama buat kerja. Saya rasa berkat doa kawan-kawan, doa semua orang dan berkat saya sendiri untuk mengubah atau untuk menjadi kuat dan alhamdulillah Allah kurniakan itu. Jadi saya kuat untuk besarkan anak-anak. Kita kena kuat. Kita kena kuat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan bebani mana-mana hamba-Nya melainkan hamba-Nya itu mampu untuk menanggung ujian tadi. Subhanallah. Benar. Mungkin Cik Kai ada tulis tentang perkara ni dalam media sosial untuk kita kata menasihati bapa-bapa ataupun para suami untuk lebih ringan tulang. Benar. Saya rasa misi saya selepas isteri saya meninggal dan saya banyak menulis, misi saya adalah untuk mengubah minda atau mentaliti suami. Especially kita untuk banyakkan membantu isteri. Kita tak nak jadi raja di dalam rumah, semua isteri buat. Jadi saya selalu tulis promote untuk suami-suami bantu isteri. Alhamdulillah sebab bila saya tulis banyak-banyak tu ada seorang dua yang berubah. Subhanallah. Itu yang dikatakan oleh Syahid Hasan Al-Banna, penulisan pena itu insya-Allah boleh merubah walaupun satu manusia. So insya-Allah moga berjihad melalui pena tu. Dan ada satu hashtag saya tengok di media sosial, infak susu. Ya benar. Subhanallah. Apa cerita di sebalik infak susu? Okey, infak susu ni adalah satu gerakan orang kata NGO lah. Okey, saya terdetik benda ni bila kita start pandemik melanda dulu, ramai orang yang terkesan kehilangan kerja dan sebagainya. Jadi saya dapat tahu dan saya juga diberitahu yang ada anak-anak kecil dah mula minum air gula berbanding susu sebab kehabisan stok.
tak ada duit lagi, tak mampu untuk membeli. Ada minum sirap, ada minum teh. Jadi saya sebagai bapa, saya ada anak kecil-kecil. Yang anak saya juga masih menyusu. Saya rasa ini sangat memberi kesan kepada saya. Jadi saya gerakkan mula-mula sekali melalui duit saya sendiri, saya infakkan, tapi dalam masa beberapa jam saya telah bagi kepada ramai orang dan saya ajak kawan-kawan di media sosial untuk sama-sama menyumbang. So alhamdulillah, jadi bila kawan-kawan pun start menyumbang, jadi kita start besarkan projek infak susu ni. So dalam masa 3-4 bulan tu kita buat, kita telah mendapat kutipan daripada donation ataupun sumbangan daripada orang awam lebih kurang RM350,000. Subhanallah. Dan kita telah bantu lebih kurang 3,500 keluarga dengan 4,800 kanak-kanak telah mendapat manfaat daripada projek infak susu ni. So alhamdulillah kita teruskan, saya melalui NGO yang kita panggil Ukhuwah for Ummah, U4U. So kita terus gerakkan program infak susu dan kita juga buat infak barang dapur. So, jadi kita gerakkan di hospital-hospital. Subhanallah. Cik Khairul, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat pada orang lain. Ini adalah hadis daripada Nabi SAW. Dan saya mendoakan Cik Khairul juga menjadi sebaik-baik manusia supaya Nabi SAW pandang kita. So macam mana Cik Khairul memandang hadis ini dalam kehidupan Cik Khairul? Sebenarnya inilah yang saya pegang sejak saya tahu, mungkin dah lama saya tahu pasal benda ini yang saya pegang. Saya rasa saya ni tidak mempunyai amalan yang cukup banyak, tapi saya rasa saya boleh buat benda-benda yang simple yang saya memudahkan orang dan menjadi orang yang baik yang memudahkan. Jadi saya selalu pesan dalam tulisan-tulisan saya, dalam buku saya, nampak sampah ambil. Jadi saya dalam buku-buku saya pun, dalam tulisan saya, setiap kali orang minta autograf, itu yang saya tulis. Okey, jadilah sebaik-baik manusia kerana Allah suka, okey, Nabi suka dan akan diberi ganjaran yang besar di akhirat nanti, insya-Allah. Subhanallah. Cik Khairul ada sebut berkaitan tentang sebaik-baik manusia dan sebut berkaitan dengan Allah suka dan Nabi SAW suka. Macam mana saya nampak alhamdulillah Cik Khairul cuba mempraktikkan sunnah-sunnah Nabi SAW yang belum diamalkan dalam masyarakat kita. Cik Khairul, sebenarnya siapa Rasulullah SAW di mata Cik Khairul? Semestinya lah kita sebagai seorang umat Islam, Rasulullah SAW ni of course seorang idola ataupun contoh yang paling, orang kata bukan paling lah, contoh yang wajib kita ikut. Tetapi kita ambil secara, orang kata bukan literal, makna secara tersiratnya apa benda yang kita boleh ambil daripada sunnah-sunnah Nabi. Berperwatakan baik, berbaik sama jiran. Ini semua yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dia sendiri macam mana dia orang buat dia tak balas, dia buat kejahatan tapi dia tetap membalas dengan kebaikan. Dan saya sendiri sebagai seorang hamba Allah dan sebagai seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang saya boleh ambil, begitulah saya cuba adapt sesemuanya, tapi mengikut kadar keboleh buatan saya. Setiap malam bangun tahajud itu semua mungkin seminggu sekali saya buat, tapi saya cuba buat. Bagi saya kita nak syafaat. Kita nak syafaat Nabi. Mudah-mudahan bila kita tak cukup timbangan amal dan sebagainya dan kita mengikut apa yang disunahkan oleh dia dan Nabi berbesar hati untuk memberi syafaat kita, dan semoga syurga jadi ganjaran untuk kita. Amin amin ya rabbal alamin. Insya-Allah semoga syurga menjadi ganjaran buat mereka-mereka yang mencintai Nabi SAW dan mengikut jalan kerasulan. Dan ketahuilah, jalan kerasulan Nabi SAW bukan mustahil untuk diikuti. Cuma seperti mana Encik Khairul sebut bahawa ikut sekadar kemampuan kita dan cuba tambah baik hari demi baik. Insya-Allah. Dan tetamu tadi tidur dalam kekenyangan, satu keluarga Sayyidina Abu Talha Al-Ansari tidur dalam keadaan kelaparan. Allah kagum dengan kau, Allah rasa gembira dengan kau atas apa amalan yang kau lakukan semalam.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Suka saya berkongsi Tuan Khairul tadi apabila kita hari ini kena sedarkan para bapa, para suami untuk membantu isteri, meringankan beban isteri. Dan bila Cik Khairul tadi subhanallah sebut Cik Khairul menginfakkan diri untuk ummah, bantu masyarakat, melebihkan masyarakat daripada diri sendiri subhanallah. Saya teringat kisah seorang tentang Sayyidina Abu Talhah. Satu hari Nabi datang, tetamu datang ke rumah Nabi dan dia bagi tahu kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aku ni tetamu dan aku memerlukan dua perkara. Pertama tempat tinggal, yang kedua makanan." Dan Nabi SAW boleh bagi tempat tinggal tapi makanan belum tentu. Sebab apa Cik Khairul? Sebab Nabi SAW bukan orang yang menyimpan makanan banyak di rumah. Sebab Nabi satu ketika Nabi ada makanan, ada hadiah daripada orang, Nabi terus agihkan kepada ummah, terus agihkan kepada masyarakat. Maka Nabi kata kepada tetamu tadi, "Izinkan aku bertanya dengan isteri-isteri aku dahulu. Ada tak rumah mana-mana isteri aku yang ada makan untuk aku berikan pada engkau?" Maka Nabi tanya kepada Aisyah, Nabi tanya kepada Safiyah, tanya pada isteri-isteri Nabi yang lain, semua jawab, "Ya Rasulullah, hari ini kami berpuasa, kami tiada makanan." Allah. Tapi tetamu perlu dimuliakan. Maka Nabi kata, "Tenang wahai tetamuku, aku akan tanya pada sahabat-sahabat aku." Dan nak dijadikan cerita subhanallah. Hari itu sahabat-sahabat kaya tak ramai yang ada. Uthman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf tak ada. Mungkin mereka pemusafiran. Dan Nabi kata, "Ada tak antara sahabat-sahabat aku ni, ada tak antara kalian yang sudi jadi orang yang melayan tetamu aku?" Maka bangun seorang lelaki yang dia ni tak kaya, tapi kaya jiwa. Namanya Sayyidina Abu Talhah. Dia kata, "Ya Rasulullah, izinkan aku menjamu, melayani tetamu kau ya Rasulullah." Sebab apa dia nak melayani tamu Rasulullah? Bila tetamu ni gembira, dia sedang menggembirakan Nabi SAW. Berlaku, subhanallah, Sayyidina Abu Talhah pun bawa balik sahabat tadi dan dia biar kat ruang tamu, dia pergi kat belakang. Jumpa isteri dia. Apa kata Sayyidina Abu Talhah? Dia kata, "Wahai isteriku, ada tak makanan nak dijamu kepada tetamu kita?" "Wahai suamiku, ada. Tapi makanan ni cukup untuk kita, cukup untuk anak kita saja. Kalau aku beri untuk tetamu, maka tak ada makanan untuk anak kita malam ni." Suami tadi, Sayyidina Abu Talhah Al-Ansari kata pada isteri dia, "Wahai isteriku, hari ini ni bahagian untuk tetamu kita." "Anak kita macam mana bang? Anak kita macam mana?" "Kau pergilah tidur ke anak-anak kita supaya mereka lupa akan makan." Allah. Dan Abu Talhah dia nak lebihkan saudara. Makanan tu cukup untuk makan dua orang, tapi dia tahu tetamu dia mungkin nampak sikit, nanti dia akan pecah makan sikit. Allah. Abu Talhah fikir untuk tetamu tu luar biasa. Apa kata Abu Talhah? "Engkau hidanglah makanan dan aku akan beritahu tetamu kita bahawa lampu minyak tanah habis minyak tanah. Maka biarlah dia makan dalam keadaan gelap. Bila dia makan dalam keadaan gelap, aku akan pura-pura makan, sedangkan biar tetamu kita ni makan dengan lahapnya, dengan banyaknya, supaya tetamu tadi tak makan dalam keadaan serba salah." Allah. Maka dihidangkan makanan dan dia kata pada tamu, "Wahai tetamuku, lampu minyak tanah habis. Minyak untuk menyalakan lampu itu kehabisan. Tafadhal makanlah." Maka Abu Talhah pura-pura makan. Sahabat tadi, saudara tadi, tetamu tadi, dia makan dengan lahapnya sampai dia kenyang. Dan tetamu tadi tidur dalam kekenyangan. Satu keluarga Sayyidina Abu Talhah Al-Ansari tidur dalam keadaan kelaparan. Allah. Anaknya kelaparan, isterinya kelaparan, suaminya kelaparan. Kita tak minta tuan-tuan perempuan, tak minta kita Encik Khairul kita sampai level Abu Talhah. Cuma kita sampai tak paling kurang jiran kita tu tak ada yang kelaparan. Dalam friend list FB kita tu tak ada yang kesusahan. Allah. Dan esok pagi bangun tetamu rasa seronok dengan layanan, maka tetamu pun beredar dan Nabi kata, "Bawakan aku Abu Talhah." Kenapa? Sebab Nabi SAW nak bawakan berita gembira kepada keluarga Abu Talhah. Datanglah Abu Talhah, kata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau panggil aku?" Maka Rasulullah kata, "Wahai Abu Talhah, Allah Subhanahu wa taala merasa takjub dengan kau. Allah kagum dengan kau. Allah rasa gembira dengan kau atas apa amalan yang kau lakukan semalam." Maksudnya telah sampai kisah kebaikan Abu Talhah yang tidur dalam keadaan kelaparan, yang tidur dalam keadaan kesusahan, hanya senyap untuk berbakti kepada tetamu. Allah. Masya Allah. Abu Talhah gembira, subhanallah.
masalah ini dapat diselesaikan kalau kita menjaga komuniti kita, kejirinan kita daripada namanya kelaparan. Allahu Akbar. InsyaAllah, moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kecukupan dan berikan kita satu nikmat, yakni nikmat mengingati dan nikmat untuk berkhidmat untuk ummah. InsyaAllah, saya doakan Tuan Khairul dan juga para penonton semua dapat sama-sama mencontohi kisah Abu Talhah. Dan kalau dapat, insya-Allah, kitalah orang-orang yang beruntung kerana Allah sendiri takjub dan gembira atas kisah Abu Talhah. InsyaAllah. Allahu Akbar. Tak ada. Saya ni Ustaz, harapan saya lah. Saya buat semua benda ni nak masuk syurga, nak jumpa arwah isteri saya, nak sama-sama dengan anak-anak semua dalam syurga Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Tak tahu kalau saya nak cakap apa, mungkin lost for words. Tapi saya nak dengan apa yang saya usahakan di dunia ini, mudah-mudahan Allah nampak dan kurniakan syurga kepada saya dan seluruh keluarga saya.